So now the formula for success, very simple. A, what is A? Abu. A, no, if you want to achieve things, you must have an aim, clear aim. Those people who achieve things, they have a very clear aim. Do you have that clear aim? If you don't have, you will never become successful. Or too many aims. What make people doesn't achieve too many aims? Okay, that's a A. B, no point you have aim, you must believe in the aim. A lot of people have aim. Can you be a millionaire? Can. 3 days, go to the workshop, pay $4,000-5,000. No, oh, can. After that, go coffee shop. Sit down with your friends. Can or cannot? I also don't know. No believe. No, you must believe in your aim. Very important. You know, when I don't know how I'm going to make it, but the intention, the belief is so strong, I want to make it happen. And that's one of the things how our brain helped me to get whatever I want. You know, and that's C. What is C? Courage. Courage to fail, courage to make mistake, courage to be different, courage to let people say you are stupid, courage let people laugh at you, it's okay. Let them laugh first. So many people who laugh at me now, not now lah. Now they laugh, I still okay because they pay me. Those days, those people laugh at me. Today, they very malu, you know. They very shy to see me, you know. Sometimes they know money, I quiet I give, you know. Because I know they very struggle. All good friend, no. You understand? So courage to be different. Business, courage to be different. Everybody walk like that. After this, you walk out, you walk like that. Different. Then only people watch you. Wow, this guy different. So C. And D, what is D? Do it until you get it. Do it until you get it. But when you do it, don't just blindly do the same thing again and again. If you do one thing, doesn't happen, it's okay. You maybe change the people that you work with, change the business you might be in, change the customer that you are targeting, or maybe change the way that you do business. You know, things like that. But you keep on doing until you get it. That's a formula that I use in my life. So now, the formula for success, very simple. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini untuk kita bersama-sama dalam ilmu wang dunia akhirat. Alright, ilmu wang dunia akhirat, sudahlah cukuplah kita kejar-kejar dunia ni. Mainlah kita terus melihat kepada akhirat. Kerana bila kita kejar akhirat, dunia mengejar kita. Kalau tak percaya, buat saja, awak akan pasti teruja. Awak tak perlu nak terburu-buru, tak perlu nak macam kata orang tu, nak menunggu kan, nak contohnya lah nak kejar ni kan, nak tunggu apa time yang bagus untuk buat ni, buat tu dan sebagainya. Tak payah terburu-buru, babe. Bila kita ada ilmu wang dunia dan akhirat, anda tak perlu buru-buru, anda hanya perlu relax saja, tenang saja, segala-galanya insya-Allah dengan izin Allah dia akan dipermudahkan. Dan apa kata, daripada kita terburu-buru nak buat itu, nak buat ni, kadang-kadang kita macam nak buat sesuatu tu kan, kita rasa tak tenang, kita rasa macam susah, kita rasa macam apa ni kan, benda-benda macam tu. Sebenarnya sebab apa tau jadi macam tu? Sebab kita ni terlampau banyak kejar, babe. Kejar dunia, jangan. Kita mula dengan benda-benda simple. Istighfar dah belum buat? Dah buat istighfar tak? Itu first. Jadi mari sama-sama dengan Bambu kita beristighfar, tapi beristighfar dengan share program ataupun apa yang Bambu tengah buat ni, share dengan member-member. Hari ni kita ada 18,000 lebih orang sedang melihat. Right, mari kita astaghfirullahalazim. Kita astaghfirullahalazim. Kita nak kita beristighfar dengan share lagi 10 kali lah at least. Jadi 10 orang kita boleh actually share program ataupun kita punya live pada hari ni. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ada lagi ni. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaik. Alright. Jadi kita mulakan dengan istighfar. Sebab tak perlu kita nak terburu-buru, babe. Dalam benda ni, kalau kita tahu ilmu dunia wang ilmu wang dunia akhirat ni, ya Allah, jadi kita tak perlulah macam terlampau stres sangat hidup kat dunia ni. Kita tak naklah kehidupan kat dunia ni stres mengejar duit, mengejar wang. Buatlah duit tu datang. Alright, buatlah duit tu datang yang berkah. Bila dia berkah, duit yang berkah ni dia berkembang. Kita melabur saham kan. Kita melabur dengan duit yang berkah, dia lagi berkembang daripada kita duk tengok, duk analisa, duk buat itu, buat ni, macam-macam dunia punya benda kita buat, tapi akhirat kita tertinggal, tak guna juga. Kan? Jadi lebih baik kita mula beri perhatian pada yang betul. Yang pasti. Apa tu pasti? Mati. Mati tu pasti. Apa persiapan untuk mati? Itu lebih best daripada kita bersiap untuk nak itu dan ini dan sebagainya, dan akhirnya kita akan rugi. Bila saya cakap macam tu, bukanlah saya cakap awak ni tak perlulah buat kerja dan sebagainya. Tak. Bukan itu tujuan ataupun apa yang saya cakap. Tapi jangan terlebih-lebih sampai kita rasa stres dan sebagainya, insya-Allah, right? So itulah yang kita nak kongsikan pada hari ini. Sekejap lagi saya akan bersama-sama dengan anda untuk tip pada hari ini, iaitu something yang very interesting saya nak bawa juga. Setiap hari saya bagi something pada anda. Setiap hari bersama-sama saya bagi something. 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Alright, kepada adik-beradik sebenarnya. Alright, semua adik-beradik kat sini yang datang. Alright, terima kasih. Yushrizam, dah ada Linda Wati, dah ada Hilmi Aziz, J. Ray, Hamzah, Muhammad. Dan marilah kita bagi tepukan kepada anda yang sudah pun ada kat sini. Tepuk. Alright, kita tepuk. Okay, bagi semangat sikit. Tepuk. Kita tepuk lagi. Hamzah bin Muhammad Sami Harun Nur Syaz. Assalamualaikum, selamat pagi, penuh barakah Abang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Nauful Muhammad dan Oki Hamdani juga ada kat sini. Dia cakap Assalamualaikum. Salam salam Abang Abu. Nak tanya? Boleh. Dipersilakan. Aku paling suka bila orang tanya soalan. Sebab soalan anda adalah makanan minda saya. Hari ni pagi. Dan jangan lupa tekan love banyak-banyak sebab saya suka love sangat. Love tu tekan banyak-banyak sampai seperti biasa dia melepasi target kita 1,000. Alright, teruskan tekan love banyak-banyak sebab Abang Abu ni memang minat gila bila orang tekan love tu banyak-banyak sangat. Alright. So okay, Hamdani dia tekan ada soalan, dia cakap ada soalan nak tanya, boleh. Assalamualaikum AA dan AB. Hilmi, apa khabar Hilmi? Hilmi daripada Kelantan ke Terengganu, aku lupa, babe. Alright, daripada Terengganu saya rasa. Alright, amin dimurahkan rezeki. Abang doakan sikit untuk saya agar kekal bertenaga dan positif macam abang. Saya belum lagi jadi adik-beradik. Boleh kan bang? Boleh, insyaAllah. Jadi adik-beradik dia automatik lah sampai. Senang je nak jadi adik-beradik. Malam ni kita ada program. Alright, program ni memang program dia, nama dia program bisnes, tapi sebenarnya dia lebih kepada juga motivasi. Dia juga bagi idea-idea, macam mana kita nak menjana duit, macam mana nak, dan you dapat positif, circle yang positif. Jadi Ash Mazlan, saya rasa awak pergi dekat Facebook Abang Abu dia post untuk malam ni. Alright, malam ni kita akan mula satu program 21 hari yang boleh join. You dapat the aura-aura yang insyaAllah sangat positif. Kita bawa banyak pendekatan baru, saya banyak juga bagi benda-benda baru dari segi semangat, bisnes, idea, banyak sangat. Dan kita juga bawa ustaz-ustaz untuk berkongsi dengan kita dari segi agama dan bisnes, insyaAllah. Alright, so pastikan Ash kalau nak juga benda tu, just join part of the program. Okay. Alright, Emilia Roslan, thank you for watching. Kita ada Asna Ahmad, Ida Zari, Fahmi Muhammad, Emilia Roslan, senyum. Sentiasa dalam keadaan senyum walaupun apa sedang berlaku. Tak kisahlah berlaku apa pun. Senyum babe. Kenapa aku macam panas sangat? Kita kasih down sikit aircon kita. Hari yang penuh dengan keceriaan. Saya tengok kat luar sana orang berlari, berjogging. Inilah rasanya tenang kan, relax saja, bukan stres. Alright, tak perlu kita stres, apa-apa pun tak perlu stres, alright.
just relax, cool down, bersyukur pada Allah SWT, berdoa pada Allah supaya dipermudahkan segala urusan kita. Buat baik, buat baik, key dia buat baik. Hari ini kita akan bincang sebentar lagi 3 benda yang perlu kita congruent. Maksudnya dia kena seiring. Macam mana kita nak seiringkan sesuatu untuk mencapai kejayaan, alright? Sebab orang yang berjaya ni, bila kita tengok dia bukan saja minda dia positif, hati dia positif, perbuatan dia positif, semua ni bila positif dia jadi. Dia macam air mendidih ni kan. Air ni dia mendidih kalau dia betul-betul capai 2012, tak silap saya, Fahrenheit kan. 212 Fahrenheit baru dia mendidih. Kalau 211 dia tak mendidih. Maksudnya sedikit pun kesilapan, sedikit pun benda tu dia tak menjadi. Sebab tu kapal terbang kan, bila laju kan, kapal terbang kan laju kan, dia nak angkat tu dia ada satu kelajuan tertentu baru dia boleh dia flight tu boleh dia flight lah. Kalau tak dia tak flight. Dia tak boleh. Sama juga dengan kalau kita tengok yang kanta kan, kanta kan dulu kita buat kan masa sekolah, kita kanta, kita letak, lepas tu kita macam dia terbakar. Tapi untuk nak terbakar tu dia bukan letak kanta macam tu. Dia ada dia punya sukatan tau. Dia kena tepat pada benda tu dengan berapa jarak dia. Semua ni memainkan peranan dalam kita mencapai sebarang kejayaan kehidupan kita. Jadi sebab tu Abang Abu nak kita jangan hanya fokus pada satu benda yang kita lupa banyak benda. Kita nak buat something tapi kita lupa sebenarnya yang menjadikan something tu terjadi adalah lain-lain benda. Contohnya kita ambil lah orang yang melabur kan. Dia melabur, benda sama, semuanya sama, harga sama, apa yang dia beli sama, tapi seorang ni dia luar biasa, dia berjaya, dan satu lagi dia tak berjaya. Jadi inilah yang kita nak bincangkan, apa 3 perkara yang perlu kita alignkan supaya kita mencapai benda yang kita nak dalam kehidupan dunia akhirat kita. Mudah-mudahan hari ini punya perkongsian akan berikan banyak sangat saya akan bagi selepas ni. Tapi mari kita jawab soalan. Oki Hamdani dah tanya soalan. Saya juga jemput semua datang untuk share terus dan berikan like dan juga bukan like apa ni, love. Kurang babe, baru 300, mana boleh, aku nak 1000 lebih, tekan je sambil dengar alhamdulillah. Cakap sambil tekan love, boleh? Alright. Macam mana cara saya buat amalan? Perniagaan tidak seperti sekejap buat, sekejap tak buat. Orang kata hangat-hangat tai ayam. Ini kalau ustaz tanya macam ni, memang ada masalah ustaz. Alright. Macam mana kita beristiqamah dalam solat kita? Kan? Kita ada tak kita macam tak naklah solat hari ni, besok je lah solat. Ada? Tak ada kan? So kita tak ada sebab kita cakap itu kewajipan. Alright. Dan Allah cakap segala benda yang baik ni adalah wajib. Benda yang baik kita buat adalah satu perkara yang perlu kita lakukan. Alright. Dan sebenarnya ini juga saya nak kongsikan pada hari ini. Jawapannya ada pada hari ini. Kenapa orang tu beristiqamah, dia macam semangat. Ada yang sikit je lepas tu dia habis. Sikit buat dia habis. Ada cabaran sikit, kenapa? Benda ni hari ini punya topik Abang Abu akan kupaskan. Alright. Hamdani, alright, saya akan kupaskan benda ni sebab benda ni saya dah ada hari ni. Saya nak memang cerita benda ni, betul? 3 benda yang sebenarnya saya nak kongsikan dengan anda semua. Apa yang menyebabkan orang tu berjaya, alright? Orang tu berjaya mencapai matlamat dia, ataupun dia bersemangat sentiasa buat apa yang dia buat. Dan ada yang gagal, ada yang tak buat, ada yang tertinggal, ada yang macam tak boleh. Apa benda tu kita akan kongsikan kejap lagi, alright? Okey, Aish Rahman dia cakap dan dimurahkan rezeki, amin, alhamdulillah. Alright, kita ada Nauful Muhammad, dia cakap salam Abang Abu, salam. Kita bagi tepukan. Tepukan kepada anda. Tepuk. Naik balik jinji. Alright. Down sikit tak apa. Hello. Apa pun masalah Allah ada. Kan? Kita ada Allah. Orang tak bantu kita tak apa. Orang cakap kita bingai ke apa ke tak apa. Kita ada Allah. Jom, bila ada Allah, apa nak takut? Apa nak rasa down? Apa nak rasa macam come on, wake up. Senyum. Emilia Roslan dia cakap, Linda Wati, Assalamualaikum Abang Abu, tunggu live setiap pagi sambil jahit baju. Alright, jahit baju jangan tersalah jahit betul-betul. Alright, Abang Abu, ulang cerita tentang fokus unta. Hey, apa hal kau ni nak cerita pasal fokus unta dekat sini? Fokus unta is not the public punya benda. Itu hanya untuk adik-beradik yang datang program Abang Abu je yang dapat tahu apa tu fokus unta. Alright. Okey, tu Nur Syaz. Ni daripada mana Nur Syaz? Singapura
Saya macam daripada Singapura. Saya nak makan dulu boleh Hari ni saya tak puasa hari ni. Hari ni saya tak puasa, saya makan Jangan tengok. Tutup. Awak tak makan Alright, kita juga ada siapa ni? Celia Mazila Abu Bakar, Ranjiman Man, Maria Shuhaimi, Mem Siti. Alright, okay. Sebelum saya nak masuk pada bab hari ni, saya nak juga tanya, kalau selalu aku tanya kan pasal makan kan, hari ni aku nak tanya korang apa satu sukan yang kau suka? Aku nak tahu juga, nak survey. Sukan, permainan, sukan. Apakah satu sukan awak suka? Bola ke, hoki ke, sepak takraw ke, apa? Apa yang awak suka? Cuba cerita. Cuba cerita apa yang awak suka. Bola ke, takraw ke, badminton ke, pingpong ke, saja nak tanya. Selalu saya tanya pasal makan je kan. Lepas tu kenapa berhenti tekan love? Cuba tekan love banyak-banyak. Adik-beradik aku ni tak ada kot. Semua belum bangun lagi. Adik-beradik tu aku kalau ada dia tepuk banyak-banyak. Dia kasih love banyak-banyak. Dan kita juga bagi yang tanya soalan tadi, kita bagikan dia DJ Hon. Jadi sekarang saya nak juga buka peluang, bukan buka peluang lah sebenarnya untuk aku ni kalau dapat soalan kau orang, aku rasa macam dapat makanan minda. Sebab tu bila ada soalan, insya-Allah saya nak menjawab. Sambil-sambil tu, sukan apa yang awak paling suka ataupun sukan apa yang awak paling minat? Boleh tak macam komen dekat komen ni. Abang pun nak tengok apa sukan yang macam popular dekat kalangan adik-beradik aku ni semua ni. Saya dari 10 lah Abang Abu dah lupa saya. Saya bukan lupa, saya tak lupa. Saya sebab tu aku tanya kau ni macam orang Singapura. Jadi aku tanyalah kau ni orang Singapura ke? Sebab kan ramai kan. Macam mana aku nak ingat seorang-seorang. Saya ingatlah kalau adik-beradik yang rapat, adik-beradik yang datang kelas saya, adik-beradik yang memang follow Abang Abu rapat-rapat, insya-Allah itu memang Abang Abu kenal lah kan. Sukan yang dimainkan ke sukan yang ditengok? Apa benda ni? Sukan yang awak suka lah, bukan saya. Saya memang tak boleh. Saya tak tanya pasal saya tanya pasal awak. Apa sukan ataupun apa permainan yang awak suka? Boleh. Apa pun boleh. Catir boleh. Catir. Tahu catir tak? Catir, cepeh. Cepeh. Dulu ingat tak main cepeh? Jump, lepas tu dia begini kan, macam tu. Itu pun boleh cerita je lah apa yang awak suka. Alright, kita ada Arif Minhat. Arif Minhat. Guli. Arif minat main guli. Kau minat guli Oh, kau ni minat guli. Macam aku juga dulu minat guli. Tapi guli tu kan dia ada macam kasih pecah. Dia ada apa? Dia panggil satu guli yang tu, lepas tu dia pecahkan dia. Main dulu, menangis juga. Gini-gini, zap. Dia macam tu. Aku nak main juga. Lindawati, kayu basikal Alright, kayu basikal. Alright, very interesting. Kayu basikal ni something yang very interesting juga. Saya tengok pagi-pagi. Tapi saya macam nak kayu basikal ni saya tak tahulah. Saya tak minat lah. Alright, kita ada siapa lagi? Bola tampar. Alamak Kak Asna. Bola tampar dia main bola tampar. Bola tampar tu yang zak pak tu yang dia tampar Saya pernah main juga. Tapi bukan main betul-betul lah. Main-main masa pendidikan jasmani kat sekolah. Lepas tu masa main bola, aku wakil sekolah. Lepas tu diorang ada macam ada bola tampar punya geng So kita pergilah join kacau-kacau macam tu je lah. Batu Seremban tu Batu Seremban tak, itu Batu Seremban lain. Aku tahu yang ni cepeh tau. Dia pakai yang penutup botol tu 5. Lepas tu dia main gitu dapat 10, 20. Kalau ni jamban macam tu lah. Ya Allah, itu pula mainan budak kecil dulu, cepeh, capti kan. Alright. So sambil-sambil kita berseronok mengenangkan balik zaman-zaman kita sekolah main cepeh, main catir, main sepak yim. Sepak yim pernah dengar? Sepak yim. Main sepak yim, main apa tu? Yang belon acar. Main belon acar. Ingat lagi tak belon acar? Main belon acar, main sepak yim, main catir, cepeh, macam-macam lah Alright, apa kata kalau ada soalan untuk Abang Abu, tanya soalan sebab insya-Allah Abang Abu nak jawab soalan. Sebab selepas soalan tu
Alright, kita akan berbincang pada apakah 3 benda yang perlu kita align dalam kita mendapatkan kejayaan dunia akhirat dalam kewangan kita. Apa yang perlu kita ada? Alignment yang macam mana? Tadi soalan Aki Muhadi, tadi soalan Ustaz tadi juga sangat penting untuk ikut. Sebab apa? Sebab saya nak macam bagi tahu anda, alright, apa yang kekurangan dan apa yang perlu kita betulkan. Alright, ni ada soalan, tepuk kad. Aku lupa. Tepuk kad. Kan kita tepuk. Siapa yang dapat ni dia collect. Aku ingat tepuk kad. Tepuk kad. Allah, ini orang lama ni Ibnu Sina ni. Aduh. Ini lama sangat ni tepuk kad ni. Allahu Akbar, tepuk kad gala panjang. Gala panjang apa Gala panjang. Entah, aku lupa lah main gala panjang. Aku tak pernah main gala panjang. Badminton, swimming, trekking, hiking. Wah, kau ni apa hal ni? Semua kau nak gasak. Alright, kita ada Sobri Pakcik juga watching. Thank you ke watching. Kita sedang berseronok. Cuba mengenal adik-beradik yang kasi nak apa satu sukan yang paling best ataupun yang diminati ramai. Itu yang sedang kita berbincangkan kepada adik-beradik yang baru masuk. Dan adik-beradik, apa kata kalau kita tanya soalan, kalau ada soalan-soalan sambil kita bermesra, kata orang tu, kita kita bercakap-cakap ni, apa kata kalau kita juga tanya soalan-soalan, right? Ada tak soalan yang mungkin perlukan jawapan? Tak kisahlah apa, awak nak tanya pasal pelaburan, nak tanya pasal rumah, nak tanya pasal kewangan, nak tanya pasal bisnes, insya-Allah kita cuba memberikan jawapan yang terbaik. Mengikut pengalaman, bukan baca buku pasal apa semua. Mengikut pengalaman sendiri, saya akan cuba cuba menjawab soalan-soalan anda. Sebab soalan anda itu adalah makanan minda saya. Best. Be excited solat today, be excited selawat today, be excited sedekah today, right? And be excited smile today, be excited to serve today, and be excited to save today. Jangan lupa untuk save, sebab simpanan ni sangat-sangat penting. Hamzah bin Muhammad, sukan berkuda. Wah, ini betul-betul kuda memanah kan, berenang. Wih, dahsyat ni. Ini Hamzah, insya-Allah. Bagus Hamzah. Alright. Tools kabinet tawau. Wow, tools kabinet tawau. Oh, sabar dengan PRU insya-Allah. Saya juga ada kat sini. So, I'm just asking, apakah sukan yang anda suka? Alright, dan yang anda suka, dan juga kita juga sedang tanya untuk anda, tanya soalan untuk Abang Abu supaya Abang Abu boleh jawab soalan anda. Alright. Okey, dan malam ni Abang Abu ada program yang sangat menarik untuk anda. Kalau anda nak juga, kata orang tu, bersama-sama dengan Abang Abu, alright, boleh sebenarnya untuk ke program ni. Malam ni kalau tengok, inilah program yang saya akan mulakan pada hari ini. Kita kenali potensi bisnes kita. Kita ada 21 hari coaching. Setiap hari 1 jam kita akan bercoaching. Alright, setiap hari 1 jam. Ni dia. Mana ni? Kita padam ni, kita letak ni. Alright. Alright, 21 kita bermula. Bagi anda yang nak bersama-sama, nak juga setiap hari, setiap malam. Setiap malam tu kita akan ada 1.5 hour ilmu perniagaan, ilmu bisnes untuk kita power up bisnes kita. Tak kisahlah apa bisnes yang kita buat, Abang Abu secara konsisten 21 hari insya-Allah akan berkongsi banyak benda-benda yang saya akan kongsi selama 21 hari nanti. Dan harganya RM10 saja satu hari. Murah gila, babe. Siapa yang nak boleh je pergi scan kat situ ataupun pergi kat www Facebook Abang Abu, dan di situ ada link-link untuk anda terus sertai hari ini. Apa ni? Ni dia. Soalan saya, duit ni akan melekat kat siapa? Duit mudah dicari tapi mencabar untuk dia melekat. Kalau korang, dia akan terbang kat orang lain. Dia macam ni. Apa yang menarik rezeki adalah yang kita beri. Maksudnya kalau kita tak beri, dia akan terbang sendiri. Lebih baik bila datang duit kita ada memberi. Alright. Dan kenapa dia tak melekat? Sebab dia tak berkat. Sebab ramai orang ni, dia mula mencari, kata orang tu bila dia dapat duit baru dia cakap, aku nak belanja benda yang halal, haram, ini ikut syariah, ini tak ikut syariah. Tapi dia tak perasan duit, sumber dia tu datang daripada mana. Sumber dia tu, sebab segala-galanya bermula dengan sumber. Kalau kita tahu duit kita tu
kita was-was dengan, kita bersihkan dengan menderma, kita doa pada Allah. Mungkin perniagaan aku ataupun apa yang aku lakukan ni, aku sendiri tak tahu sama ada sumber yang aku dapat ni bersih, ada tak benda-benda yang kotor kat situ. Ya Allah, Engkau bersihkanlah dengan sedekah. Dapat je kita sedekah dulu, dan kita mula memberi perhatian kepada sumber dia. Dari mana dia datang? Apa, ada tak unsur-unsur riba kat sini? Ada tak unsur-unsur yang haram? Ada tak unsur-unsur yang tidak, kata orang tu, betul-betul pure? Jadi inilah perlu kita beri perhatian, dan kalau kita bagi perhatian pada ni, insya-Allah rezeki tu berkat. Rezeki tu berkembang, rezeki tu akan baik. Ini ingatan untuk diri saya, bukan saya cerita pasal awak. Saya sendiri perlu banyak fikir macam mana aku nak bersihkan lagi sumber-sumber yang aku dapat ni. Alright, supaya dia lebih berkat dan lebih berkembang, dia melekat. Itu dia. Alright, jadi mulakan dengan sedekah, banyakkan sedekah Ash. Kalau awak nampak benda ni macam tak melekat, sedekah. Banyak sedekah. Alright, berikan sedekah dan pasti awak akan teruja dengan apa yang berlaku selepas tu. Alright, saya suka naik turun tangga. Siti Nurhaini, kau ni apa benda kau nak turun naik tangga pula ni? Kau naik turun tangga tu sukan ke? Tu kan sukan lah, tak exercise lah. Mana ada sukan turun naik tangga? Salam bang, kat mana nak melabur paling best sekarang ni? ASB okey tak? Nak melabur ni, dia bukan macam beli tahu bang, bukan beli ikan. Mana ikan bagus, kasih aku ikan yang bagus. Dia bukan macam tu. Pelaburan ni ada banyak benda yang perlu kita mendalami, perlu kita tahu, perlu kita faham. Alright? Yang pertama, kita kena faham asas-asas dia. Ada simpanan tak dulu? Simpanan 6 bulan dah ada, 1 tahun dah ada. Dia bukan kat mana simpan yang bagus. Saya ASB, ya boleh simpan, tapi kalau cara simpan kat ASB pun salah pun tak bagus juga. Ada yang dia ambil maksimum 200,000 lah dapat loan, lepas tu dia tak boleh simpan. Salah juga. So dia tak ada benda macam tu. Dalam pelaburan kita perlu memahami segala-galanya. Sistem. Kata orang tu macam main bola. Kalau main bola awak tak tahu sistem main bola, kan awak turun padang tak ada keeper, tak ada midfield, tak ada apa, aku ulang balik benda yang sama aku ulang. Alright? Itu bukan permain bola. Dia cakap apa hal ni, bodoh ke apa? Tim tak ada goalkeeper. Sama juga, ramai orang dia nak melabur, dia senang je nak tanya orang macam tu. Kalau inilah cara abang memang tak boleh berjaya punya dalam pelaburan. Alright? Dapatkan ilmu yang betul, belajar ilmu yang betul, cuba buat analisa, cuba membabitkan diri secara kecil dulu sehingga kita dapat ilmu. Lepas tu kita mula melabur secara serius dan sebagainya. Alright? So perlu ada ilmu, perlu ada bimbingan, perlu ada group, banyak benda bang. Jadi pelaburan bukan macam situ. Itu saving bang. Kalau saving okey, dapat simpan. Tapi lepas simpan nak buat apa? Itu penting. Alright? Ramai orang dia tak faham benda ni, sebab tu dia ingat pelaburan ni macam beli ikan kat pasar. Pergi je boleh minta, "Bah, cik, kasih gua ikan kembung bagus punya." Habis. Alright, pelaburan bukan macam tu bang. Pelaburan lain, perlu ada ilmu. Saya syorkan datang kelas, belajar. Belajar yang asas, belajar kewangan dulu. Belajar cara mengurus duit dulu. Sebab kadang-kadang dia melabur dapat duit pun dia tak kerti mengurus, habis juga. Kosong juga. Tak guna terkejar-kejar ni semua. Alright, membina kekayaan. Jangan kejar kekayaan. Bina dia. Bina betul-betul. Alright, itulah yang saya boleh bagi. Alright. Okey. Ilmu apa yang wajib ada bagi seorang yang menjalankan perniagaan pada zaman sekarang ni agar terus maju dan tidak ketinggalan? Ilmu agama. Pertama sekali, ilmu agama kena ada. Ilmu motivasi. Alright. Ilmu agama, ilmu motivasi, ilmu kewangan. Ilmu agama, ilmu motivasi, ilmu kewangan kena ada. Lepas tu kena belajar pula ilmu bisnes, ilmu marketing, ilmu accounting, ilmu sales dan sebagainya. Jadi semua ilmu ni perlu kita tingkatkan. Alright, bukan macam kita nak belajar semua sekali, tak. Kita belajar sikit, tambah sikit, amalkan, tambah dan tambah. Sebab ilmu ni sampai mati. Alright, itu yang saya boleh bagilah. So dia tak ada macam ilmu wajib tu, ilmu agama lah kan. Kau kena berniaga, besar nak berniaga, nak berzakat contohnya. Buat baik. Nak mencari pahala daripada bisnes kita. Dia macam tu. Kena ada benda yang sangat mendalam. Lepas tu kita kena tahu solat, right? Jangan tinggalkan solat dan sebagainya. Benda-benda asas agama. Right? Lepas tu kena ada ilmu motivasi. Kalau kita dah down ni, macam mana nak naik balik? Apa yang perlu kita buat untuk naik balik? Macam mana aku nak dapatkan member-member yang positif? Mana aku nak cari orang-orang macam ni? Macam mana aku nak naikkan balik semangat? Alright, apa yang aku perlu buat untuk aku semangat balik ni? Benda-benda macam tu. Dan ketiga adalah ilmu kewangan, babe. Sebab kalau tak ada ilmu kewangan, tak guna juga. Bisnes macam mana pun, woi, majulah bisnes aku, tapi itulah, macam tak untung je. Kenapa? Sebab tak ada ilmu kewangan yang betul. Alright, inilah 3 ilmu yang pada Abang Abu, pada pendapat Abang Abu, perlu ada, wajib. Alright. Sayang tak dapat join kelas 19 hari baru-baru ni. Tak apa, tak join kelas 19 tak apa, kita masih ada ni
besok malam Zoom. Kau tak payah datang pun Zoom ni. Datang Zoom. Alright, datang. Join Zoom ni. Zoom ni memang best sangat. 21 hari awak belajar bisnes. Siapa macam Nora? Join Nora. Duit Singapura baru berapa, babe? Nampak aku buat berapa? RM210 lah. RM10 satu hari. Ya Allah. Kalau ini pun awak tak faham, saya pun tak tahulah. Alright, bagi yang cakap aku tak tahulah, aku tak boleh belajar lah, aku tak ada masa lah. Hello, aku buat 9 malam tu. 9.30 sampai 10.45. Terlepas, ada recording. Boleh tengok recording lagi. Lepas tu ada grup WhatsApp. Hari-hari dapat motivation. Malam, hari-hari dapat jumpa ramai member-member. Kita dalam satu Zoom ni, kita buka kamera jadi kita dapat melihat, berinteraksi dan sebagainya. Jadi ambil peluang ni. Kalau Singapura 200 ni tak sampai $60-70, babe. Right, Nora, $70. Kau ajaklah member-member kau tu semua join. Right, kau WhatsApp aku nombor ni. Right, kalau kau nak, kau boleh WhatsApp saja nombor ni. Ni nombor Singapura lah, aku bagi Singapura punya nombor ni untuk orang Singapura, dia bolehlah WhatsApp Singapura. Alright, orang Malaysia, ni WhatsApp ni kalau nak tahulah pasal program Abang Abu ni. Ni. Alright, boleh je. Bab rezeki, barakah dan memberi, itu saya sangat setuju 200%. Alright. Okey, ni dua nombor lah yang bagi yang mungkin nak tahu juga. Alright, boleh. Jadi kita nak terus beri tepukan kepada anda yang selama ni berada di sini. Kita nak bagi tepukan. Satu tepukan untuk anda. Ya, kelas Mac tu aku tahu Mac. Ini kelas bisnes. Ini coaching, guidance. Faham ke faham? Guidance. Jangan ingat bila kita belajar ilmu tu cukup sampai bila-bila. Kita kena tambah. Faham ke faham? Tambah sikit. Ilmu ni perlu sentiasa ada. Bukan dah belajar, aku dah pandai, dah tahu semua. Faham? Nora? Jadi join program ni. Abang kau ajak ni. Join. Bayar je Singapura dolar berapa? $70 untuk 21 hari. $70, RM3 satu hari. Ya Allah, RM3 kau beli apa Singapura? Nasi lemak pun tak dapat, babe, satu hari. $3. Nasi lemak pun tak dapat. Clear tak? So kau akan dapat ilmu yang luar biasa, insya-Allah. Ahmad Ashraf Abdul Rahim juga dekat sini. Alright, selamat datang. Dan siapa dah tak berani keluar sebab buat masa ni? Apa yang tak berani keluar? Sapura bawah dia cakap tak berani keluar. Apa yang saya tak berani keluar? Tak biar datang kelas, duduk Zoom, belajar kat Zoom, tak payah keluar pun. Alright. Jadi kita dah berbincang-bincang. Hari ni Abang Abu nak ceritakan mengenai 3 benda yang saya bagi tahu dia untuk kongruent, untuk seiring. Kalau kita nak capai sesuatu perlu ada keseiringan dalam banyak benda. Contohnya benda-benda yang seperti macam Abang Abu cakap tadi kan. Kita nak membakar sesuatu dengan kanta, perlu ada saiz, perlu ada jarak dia, perlu ada fokus yang betul. Sama juga bila kita nak kapal terbang tu nak naik kan, the flight tu nak naik, dia ada dia punya speed yang perlu ada. Kalau tak dia tak boleh naik. Api, alright, mendidih, air mendidih, dia kena Fahrenheit yang betul. 212 aku belajar lah. 212 tu baru dia mendidih. Walaupun 211 dia takkan mendidih. So segala-galanya perlu ada satu keseimbangan. So perlu diseimbangkan. Sama juga dalam kejayaan ni, kita perlu ada keseimbangan yang perlu kita lakukan. Alright. Kalau kita tengok so dia ada beberapa benda lah. Sebenarnya ada 3 benda yang kita perlu lakukan yang untuk kita mendapat benda-benda ni. Satu adalah yang dipanggil dia desire. Apakah desire? Kita ada tak satu keinginan yang kuat? Alright, kalau tak ada keinginan yang kuat ni memang very difficult. Dalam kehidupan nak mencapai kejayaan ni, keinginan tu kena kuat. Awak betul-betul ke nak sesuatu? Kalau tanya orang yang berjaya pada hari ini, alright, tanyalah siapa pun baik, tanya dia, apakah satu sebab dia memang berjaya? Dia rasa sebab dia mempunyai keinginan, dia nak sangat benda tu, dia nak sangat, dia buat apa saja, dia tak nampak dia tak nampak problem, dia tak nampak cabaran, dia tak nampak apa, dia hanya nampak apa yang dia nak. Alright, dalam perjalanan tu dia akan buat semua benda. Ada benda-benda halangan, dia tepis, dia belajar, dia buat, dia jalan, dia nampak benda dekat depan tu. Macam tu lah, kan? So, keinginan. Tanya diri kita, kita ni mempunyai tak keinginan yang kuat? Tapi ada orang ni dia ada keinginan yang kuat, dia nak sangat benda tu, tapi dia tak kongruent dengan nombor 2. Dia tak ada pula keyakinan. Dia nak sangat jadi jutawan. Aku nak jadi jutawan, aku dah pergi seminar sana, aku dah dengar Pak ni, dengar Abang Abu, dengar Atok Abu, dengar adik Abu, dengan semua abu-abu ni aku dah dengar. Semua macam-macam mentor ke, sifu ke, coach ke, semua dah aku dah pergi dah. Aku dah pergi dah sebab aku nak sangat. Tapi dia dalam hati dia tak ada kepercayaan, belief.
Alright, walaupun kita nak sesuatu, tapi kalau kita tak ada keyakinan terhadap benda tu, tak ada kepercayaan diri dalam benda tu, dia menjadi satu benda yang susah. Right, sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang berjaya, mereka bukan hanya mempunyai keinginan, tetapi mereka mempunyai itu keyakinan. Keyakinan yang sangat kuat, keyakinan yang tak boleh kata orang tu diambil. Dia ada that kind of keyakinan. Sebab tu kalau kita nak berjaya dalam kehidupan, kita nak mencapai apa jua matlamat, maka kita perlu juga ada keyakinan. Yakin pada diri sendiri, yakin pada matlamat kita, yakin sangat pada matlamat. Bukan hanya keinginan, tapi matlamat kita tu yakin sangat. Orang yang jumpa lampu ni tahu, nama dia Thomas Edison. Dia ni orang cakap dia gila masa dia buat kajian tu. Masa dia buat kaji tu, dia ni saintis, dia nak kaji, benda tak jadi, tak jadi. Dia jadi macam orang gila. Orang semua dah cakap dia ni gila. Dia ni memang gila. Sebab apa dia buat dan buat walaupun benda tu tak jadi. Orang semua cakap kau gila, memang tak boleh jadi. Tapi dia yakin pada apa? Matlamat dia. Dia yakin pada matlamat dia. Dia buat dan buat dan buat. Akhirnya Alhamdulillah dengan izin Allah dia terjadi. Bila dia jadi, orang semua cakap engkau ni genius, Wabib. Padahal dia sama je, kan? So itulah sebabnya Abang Bu nak bagi tahu, alright, untuk anda, alright, adakan dua benda ni. Di samping kita mempunyai keinginan kuat, tanya diri kita, kita ni yakin tak? Kita yakin tak dengan benda yang kita nak? Aku nak jadi jutawan, tapi yakin tak? Selagi kita tak yakin, benda tu tak melekat. Dia tak macam, dia tak ada satu kongruen, dia tak ada satu keseiringan tau. Dia tak yakin tapi kau nak, dia tak seiring, babe. Sebab tu nombor dua adalah perlu juga kita cek, adakah kita mempunyai satu keyakinan dalam diri kita untuk mencapai benda tadi. Dan ketiga adalah awak perlu juga mempunyai satu, kata orang tu, sifat untuk menerima keadaan. Dia menerima keadaan. Maksudnya bila kita buat satu tak jadi, kita menerima benda tu. Self-acceptance. Self-acceptance ni adalah kita mula menerima keadaan kita, menerima realiti itu, menerima kekurangan kita, dan kita mula improve. Sebab orang yang berjaya ni mereka selalu mempunyai, kata orang tu, self-acceptance. Alright, mereka menerima keadaan, mereka menerima apa pun berlaku, malahan mereka akan menerima dan meneruskan perjuangan mereka. Kalau kita tengok ramai orang yang tak berjaya, kenapa mereka tak berjaya? Mereka tak accept. Mereka tak boleh terima. Macam mana benda ni berjadi? Tak boleh, aku dah buat. Dah tak boleh. Benda tu akan menjadikan kita lebih stres. Dan apa kata terus tekan love tadi? Kenapa terberhenti dengan lapang hatu lebah? Terus tekan sambil boleh pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil dengar, sambil tekan love, biarlah dapat 1000 lebih. Sejuk juga hati aku ni. Right? Orang semua tengok dia punya apa? Dia punya viewer tu sampai beribu-ribu. Aku love 1000 pun aku dah cukup dah. Tapi hari ni kita ada 28,000. Woi yo. 28,000 sedang menonton benda ni. Allahu Akbar. Dahsyat gila Abang Bu ni Okey, serupa macam terapi saya, Dr. Rose kata, saya berniaga bukan kerana saya ada kebolehan atau ilmu, tapi adalah kerana saya ada keyakinan. Bagus. At least kita faham. Alright. So inilah 3 benda. Saya ulang balik 3 benda yang saya ulang tadi. Saya cakap tadi. Yang pertama, kita perlu ada satu keinginan, desire. Kita perlu ada satu keinginan untuk mencapai sesuatu. Itu yang pertama. Kedua, kita perlu ada keyakinan dan kepercayaan terhadap benda yang kita nak capai itu. Dan ketiga adalah self-acceptance. Apapun keadaan sekarang, aku terima, tapi aku terus berusaha. Aku terus akan melakukan benda yang aku nak lakukan untuk aku capai. Jadi inilah antara 3 benda yang perlu kita kongruenkan, perlu kita satukan, perlu kita seiringkan supaya kita mencapai benda-benda yang kita nak. Alright, terus tekan, terima kasih. Dan kita ada Hamzah bin Muhammad. Dia tanya, masalah saya apabila saya terlalu yakin dengan satu teknik dalam trading plan selalu berlaku loss. Selepas loss, emosi terus down untuk bangkit balik. Dia bukan, itu bukan yakin, itu overconfident. Overconfident sebab kita dah ada trading plan lah, kita dah ada itulah, kita dah ada sifu yang hebat lah. Itu semua overconfident. Itu semua berlagak. Alright? Orang yang overconfident selalunya dia akan rugi sebab dia overconfident. Bila saya cakap tadi, saya cakap yakin tu lain. Yakin ni kita dah ada fact and figure, kita ada satu disiplin, kita dah tahu apa yang kita nak buat. Alright? Dan biasanya kenapa dia cakap dia trading plan selalu berlaku loss? Sebab apa? Mungkin emosi mengambil over. Alright, mengambil over. Ataupun awak tak masuk mengikut plan. Awak
masuk secara gopo. Sebab apa aku tahu benda ni, Hamzah? Abang Abu ni 19 tahun ni aku dah mula buat trading. Aku dah bermain trading, stock trading di Singapore. Masa tu aku bukan main Singapore stock, aku main club shares, Malaysia punya shares, I mean US punya Nasdaq. Because I'm a trader. Saya satu hari tu 15-16 kali akan buat trading. Maksudnya saya akan keluar masuk 15-16 kali. Faham tak? Dan bila saya tengok, saya sebenarnya bukan seorang investor, saya adalah seorang gambler, saya seorang penjudi, judi masa tu, itu kira macam judi tau. Lepas tu baru saya belajar, dan saya belajar mengenai saham bila dia ada satu kali tu crash. Bila crash tu saya terfikir, ada something yang sebenarnya dalam saham ni. Aku ingat saham ni tak ada benda-benda ni. Barulah saya menjadi seorang remiser, saya pergi Society of Remiser of Singapore to learn, to become and certified, and basically I dapat lesen remiser. Selepas tu I mula masuk untuk menjadi seorang investor, tapi kita lebih kepada investor yang belum masuk, kita lebih kepada dalam board, dalam trading. Lepas tu saya masuk IPO trading, lepas tu pre-IPO, dan akhirnya kita go into syndication. So benda ni dia bila dalam perjalanan tu saya belajar banyak sangat. Saya belajar banyak sangat mengenai saham, dan sebab tu saya cakap, bila kita main trading ataupun kita as a trader, you are under 95% of losers. Alright, in trading 95% is losers and only 5% will gain, and that 5% have tiga benda yang abang cakap tadi. Dia ada satu keinginan yang sangat luar biasa untuk menjadi trader yang hebat. Mereka juga yakin mereka boleh, dan juga mereka accept kerugian. Mereka accept tapi dia belajar. Dia accept dia belajar. Dia accept dia belajar. Sebab dalam saham as a trader, kalau kau tak pernah rugi, lebih daripada untung, kau bukan trader. Sebab dalam trading dia akan lebih rugi daripada untung. Alright, itu trading. Maksud saya lebih banyak kerugian yang berlaku dalam trading daripada keuntungan. Tapi kalau kita belajar, akhirnya kita akan jadikan keuntungan kita ni 10 kali ganda daripada apa yang kita gagal. Itu the game dia. So itulah yang perlu kita mahirkan. Boleh Alright, Yani Hamzah, best. Yes, self acceptance, Dr. Rose. Saya pun ada sebut benda tu juga. Okey lah, kau pergilah dengan Dr. Rose kau tu. Bagus kau belajar dengan Dr. Rose. InsyaAllah, mudah-mudahan bagus. Alright, bagi anda yang mungkin Andy Sunny ada kat sini. Alright, okay. So kita dah pun bagi 3 benda yang Abang Abu nak bagi tahu. Nampak? Saya ulang balik. Inilah yang saya nak bagi tahu untuk hari ini, untuk mencapai, kata orang tu, dalam ilmu wang dunia akhirat, kita perlu ada congruent dalam apa yang kita lakukan. Keinginan kita jangan melepasi atau melangkaui beyond agama punya limitation. Jangan kita berimpian lebih daripada apa yang Allah nak. Kita berimpian benda-benda seperti yang kita nak bagi orang, kita nak bersedekah, kita nak berwakaf, kita nak berinfak banyak-banyak. Ya Allah, bagilah aku jadi orang kaya supaya aku dapat buat benda-benda ni. Ya Allah, aku nak terus buat benda-benda ni, Allah akan bagi rezeki. Aku nak buat benda-benda ni, Allah akan bagi rezeki. Alright? Itu keinginan yang kita perlu ada, dan keyakinan. Bila kita buat, kita rasa, kita kena yakin bila kita buat benda yang baik, mesti benda baik yang akan datang pada kita. Walaupun pada pandangan mata benda tu macam tak baik, tapi sebenarnya ada kebaikan. Bila kita buat baik, tak perlu risau, tak perlu takut. Alright, buat baik sebab itulah yang Allah suka. Allah suka hamba dia yang buat baik. Bila kita buat baik, kita tak perlu takut. Walaupun ada cacian, hinaan, dugaan, fitrah, itu, ini. Hello. Nothing. It's just how many years? 100 years? Orang boleh fitnah kita berapa? 100 tahun? Come on, energize back again. Alright, so itulah yang kedua. Maksud Abang Abu, anda perlu juga ada keyakinan yang luar biasa. Dan ketiga, self acceptance. Kita menerima dengan adanya apa yang berlaku pada kita. Kita menerima qada yang Allah tentukan pada kita. Kita menerima keadaan kita sebab Allah dah bagi tahu qada. Alright, dia terima. Jadi kita kena terima apa saja yang berlaku, tapi dengan percaya dan yakin pada kadar, berusaha kerana Allah boleh mengubah segala-galanya dengan doa kita, dengan usaha yang kita buat kerana Allah, dan juga dengan doa orang lain. Sebab tu sentiasa minta doa orang lain juga untuk kita capai matlamat kita. Jadi itulah yang mungkin Abang Abu nak bagi kepada anda. Alright, Andy Sunny, thank you. Kita ada siapa ni? Hanif Rahman dan juga Hamzah bin Muhammad cakap terima kasih, insya-Allah Ambo ubah dan try dan adjust. Jangan gunakan perkataan try dalam hidup. Alright, yes or no? Alright, yes, aku buat. No, I'm not going to do. Try is something, permainan setan. Try ni dia adalah satu permainan setan untuk kita
melengah-lengahkan something. Kita ada reason lah nanti tak buat kan, dia macam tu. So kalau Hamzah betul-betul serius, yes Abang Abu, I'm going to do it, I'm going to follow what you ask me to do, so just buat. Alright, dan pastikan join program Business Power Up Coaching ni. Alright, join program ni, join sekarang. Awak pergi dekat Facebook Abang Abu, awak pergi join sekarang. Alright, tak ada daripada sini pun boleh scan, nampak aku tengok, boleh tak scan? Daripada sini pun boleh scan. Kau boleh scan dah, nampak? Aku dah boleh scan. Kau boleh scan terus. Tak payah nak tunggu-tunggu. Daripada sini pun dah boleh scan. Nampak tu? Boleh scan, Bik. Clear? Boleh lah. Kan? Scan, join program ni. Kita jumpa malam ni. Untuk 21 malam. Kita akan dapat banyak benda yang Abang Abu akan kongsikan. Dan kita dah pun sampai 10. Nak dekat pukul 10, 9.50 hari ni. InsyaAllah malam ni saya akan bergerak ke Melaka. Esok saya ada program di Melaka, MITC Melaka. Saya ada program selama 3 hari di sana. Selepas tu saya akan kembali ke Kuala Lumpur sebelum saya ke Keluang pula. Lepas tu ada program di Keluang pula. 3 hari juga di Keluang. Lepas tu datang balik kita akan pergi Langkawi pula. Lepas Langkawi aku datang kembali Kuantan pula. Alhamdulillah dia banyak bergerak di Semenanjung tahun ni, bukan tahun lah, bulan ni dan bulan depan insya-Allah. Alright, terima kasih. Dan itu sajalah. Jadi 3 benda, ingat, 3 benda saja. Alright, 3 benda untuk menjadikan keinginan apa pun keinginan yang tinggi. Tapi keinginan tu keinginan apa? Cek balik. Kalau keinginan awak setakat duit, setakat rumah, setakat benda-benda macam ni, keinginan awak tu tak dapat dia punya spark. Tapi kalau keinginan kita adalah untuk berwakaf, berinfak, bersedekah, nak buat baik, awak akan dapat spark. Spark ni yang jadikan orang tu terus terus berada kat sana. Energi dia luar biasa. Dan kedua tadi, keyakinan. Alright, bila kita buat sesuatu, kita kena yakin pada matlamat tadi. InsyaAllah aku akan capai. InsyaAllah aku akan capai. Kita kena yakin pada matlamat tadi. Alright? Sebab tu bila kita memberi kebaikan, kita yakin kita dapat balik. Itu yang menjadikan kita terus bersemangat untuk melakukan apa yang kita buat. Dan ketiga tadi, self-acceptance. Tak kira kita berada di mana sekarang, itu bukan tanda apa-apa. Itu bukanlah judgement untuk apa saja. Alright? Di mana kita doesn't matter. Alright, di mana kita doesn't matter. Alright, kita accept dan kita move forward. Jangan tengok orang lain, dia kaya, itu semua bukan dia lah, Allah punya kekayaan. Kita melihat orang kaya, kita nampak, ya Allah kayanya kau, ya Allah kau bagi dia jadi kaya, ya Allah. Kau tengok kaya, ya Allah kau jadikan dia kaya, ya Allah. No, kekayaan tu milik Allah, right? Jadi kita tak perlu risau dengan orang lain, alright? Okey, Nora, Dr. Rose ialah seorang pakar pakai jiwa yang dah bantu saya bangkit semula waktu semangat saya jatuh dan merundum terus. Alright, teruskan. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Nora Shah ni akan terus menjadi orang yang Allah sayangi, Allah suka dan juga menjadi umat Nabi Muhammad yang Nabi kita akan paling suka. Jadi saya juga doakan anda semua yang berada di sini untuk terus bersama dengan Abang Abu setiap hari 9 pagi hingga 10 pagi dalam rancangan Ilmu Wang Dunia Akhirat. Dan terima kasih kepada semua yang ada pada hari ini yang nampaknya memberikan saya love yang sudah pun melepasi apa yang kita jangkakan. Tu yang selalu kita nak 1000 lebih kan. Alhamdulillah kita dapat 1000 lebih, 1250. Wow. Terima kasih kepada anda dan saya nak berikan anda tepukan kerana anda telah berikan saya macam tu je, bagusnya. Alright, kita bagi tepukan, kita jadi bicycle hot kepada anda. Kita juga nak jadi DJ. Alright, kita juga ada party benda. Banyak betul kita bagi. Alright, kita ada ni sikit je lah. Dan alright, so these are some of the things that I want to share with you. Thank you very much. Terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Doakan Abang Abu sebagaimana saya sentiasa mendoakan anda terus diberikan Allah SWT rahmat dan barakahnya dalam kehidupan kita. Dan saya juga mohon doa-doa anda ni semua untuk saya. Dan kita nak habiskan dengan sebuah lagu. Kau nak aku nyanyi lagu apa? Lagu Eliket Lagu Eliket lagi mana? Lagu apa? Lagu ni. Lagu apa ni? Jom, power up. Yes, saya dah ajak dah semua, Azim. Semua ni kena join lah. Kita join kasi power up business.
coaching 21 hari, right? Telah lama ku pendam rindu dalam diamku, menantikan ucapan mesra darimu. Hingga kini kau membisu 1000 kata, mata bertentang mata, kini kau tiada. Kini kau berjauhan, 1000 perjalanan, hati merintih sedih, tiada berair mata. Itulah dia daripada Abang Abu. Terima kasih. Best. Kita jumpa esok sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.